Astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullah. Astagfirullah. La haula wala quwwata. Allahumma salli. Allah, 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 Allah. Astagfirullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai terus insyaAllah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ikhwani wal-Anbiya wal-Muslimin wal-Malaikatul Muqarrabin wa ali wa ulama al-mukhlisin wal-amilin, khususan al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa li-umum al-muslimin wa masyayikhina wa li-umum al-muslimin wa muslimat syai'in lahum minna jami'an. al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syarafa wa karama wa baraka wa 'azama ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, wa alaina ma'ahum fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'a 'ilmullah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أما بعد. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi peluang untuk kita sama-sama meneruskan bacaan kitab Al-Azkar min kalam Sayyidil Abrar, karangan Al-Imam Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Sebelum itu saya mohon maaf atas tidak dapat bersama pada semalam, iaitu pada hari Rabu. Ada masalah sikit. InsyaAllah kita akan terus. Baik, sebelum tu saya terlupa untuk menjelaskan tentang sanad saya terhadap kitab ini. Kalau ada orang tanyalah, kalau ada orang tanya tentang sanad saya dengan kitab Al-Azkar ni, baik saya sebutkan kitab sanad saya dengan kitab Al-Azkar ni bersambung dengan guru saya, iaitu Fadilatul Syekh Dr. Yusri Jabr Al-Hasani hafizahullah, guru saya di Mesir, yang mana saya sempat belajar dengan beliau dengan kitab ini. Pada permulaannya saya pada penghujung tahun 2014, iaitu sebelum saya bercadang untuk balik ke Malaysia, saya minta kepada beliau untuk membaca kitab Al-Azkar ni secara sendirian. Itu membaca kitab ni dari awal sampai ke habis, sampai khatam kitab ni secara sendirian dengan beliau. Tapi beliau atas tidak kekengan masa beliau yang bertugas sebagai doktor
dan juga mengajar kitab di banyak tempat. Beliau tidak ada masa, jadi beliau mencadangkan untuk dibaca kitab ini di masjid beliau, itu pada setiap hari Jumaat. Itu selepas solat Jumaat dia akan baca kitab ini. Itu bermula pada tahun 2014. Saya sempat untuk baca sebahagian kitab ini, tapi tak sempat khatam sebab saya balik pada 2015, dan kitab ini masih lagi tidak sempat dikhatam oleh tidak lagi dikhatam, masih lagi berterusan baca kitab ini di masjid beliau sehingga kini, iaitu lebih kurang dah hampir 7 tahun. Sebab pengajian beliau kitab ini iaitu seminggu sekali saja, itu pada setiap hari Jumaat selepas solat Jumaat, dan yang beliau baca hanya sekitar 15-20 minit saja. Waktu masih lagi belum dapat dikhatamkan. Alhamdulillah saya dapat bersama beliau belajar kitab ini sebahagian saja, dan bakinya dapat ijazah secara ammah saja. Baik, wallahu a'lam. Kita teruskan tanpa membuang masa, kita teruskan. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain fi kitabih al-musamma Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi talqis ad-da'awat wal adhkar al-mustahabbah fil laili wan nahar, ataupun lebih dikenali sebagai al-adhkar min kalam Sayyidil Abrar. Kita masih lagi pada bab mukhtasaran fi ahrufin mimma jaa fi fadli zikri ghairu muqayyadin bi waqtin. Itu pada satu bab yang menceritakan tentang hadis-hadis kelebihan berzikir yang tidak terikat dengan masa. Itu kita boleh berzikir pada bila-bila masa dengan zikir-zikir yang ada yang disebutkan oleh Imam Nawawi yang dikumpulkan di dalam bab ini. Kita berada di bab ataupun hadis yang ketiga dalam bab ini, iaitu qala al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain wa rawayna fi sahih Muslim aidan an Samurah ibn Jundub, ataupun boleh dibaca Jundab, an Samurah ibn Jundab atau Jundub, qala radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apabila disebut nama sahabat, kita boleh kita seeloknya taraddi, iaitu mengucapkan radhiyallahu anhu. Kalau disebut radhiyallahu anhu itu maksud pada sahabat. Baik, kitab saya muka surat 48, kitab bahasa Arab. Qala wa rawayna fi sahih Muslim aidan an Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahabbul kalami ila Allah ta'ala arba', subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Iaitu kami meriwayatkan, Imam Nawawi meriwayatkan di dalam Sahih Muslim aidan an Samurah ibn Jundub, daripada sahabat Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu qala, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ahabbul kalam ila Allah ta'ala arba'un. Ucapan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4. 4 di sini bukan maksud hanya 4 itu saja, tapi ada lagi ucapan-ucapan ataupun kalimah-kalimah yang disukai Allah yang akan disebutkan oleh Imam Nawawi, tapi khususan 4 di sini maksud pada waktu sekian-sekian, iaitu afdal, iaitu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Itu subhanallah, itu maha suci Allah. Maha suci Allah daripada segala kekurangan, daripada segala yang melemahkan. Itu maksud subhanallah, itu maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Walhamdulillah, itu segala puji bagi Allah, itu segala pujian hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Allahu akbar, itu
Allah Maha besar dari segala sesuatu. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak menjadi masalah maksudnya. Tak menjadi masalah untuk kamu memulakan daripada apapun. Maksudnya di sini kita nak mula daripada la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah. Itu tidak mengikut turutan yang seperti mana yang disebutkan oleh Nabi, itu tidak menjadi masalah. Ikut kita nak mula dengan apapun daripada empat kalimat tersebut. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ataupun kita nak mulakan daripada Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Itu terpulang kepada kita. Tetapi yang aula dia kata para ulama, itu kita menjaga mura'atuhu bitartibin nabawi. Kita menjaga mengikut turutan seperti mana yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan empat kalimat ni adalah baqiyatus salihat. Sebab dalam satu hadis Nabi bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istakfiru minal baqiyatus salihat. Perbanyakkanlah kamu dengan mengucapkan baqiyatus salihat. Baqiyatus salihat ni adalah amalan yang berkekalan, amalan soleh yang berkekalan pahalanya. Kemudian para sahabat bertanya, qila wa ma hunna, apa itu baqiyatus salihat? Dan Nabi bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-takbir wa tahlil walhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini ditambah perkataan la haula wa la quwwata illa billah. Itu perbanyakkanlah kalian dengan al-baqiyatus salihat, itu dengan bertakbir, dengan tahlil, dengan mengucapkan alhamdulillah, la ilaha illallah, kemudian la haula wa la quwwata illa billah. Dan sebagian ulama lagi khilaf berdasarkan daripada ayat dalam Al-Kahfi kama qala Allah Ta'ala, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika khairun amala. Itu al-baqiyatus salihat khairun min 'indik rabbik, iaitu al-baqiyatus salihat ni lebih baik di sisi Tuhan kamu dari segi pahala. Ada setengah ulama menafsirkan al-baqiyatus salihat ni kepada as-salawatul khams. Itu selawat sembahyang fardu yang 5. Sebagian ulama lagi menafsirkan itu adalah yang seperti mana yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu at-tasbih wat tahmid wat takbir wat tahlil. Itu tasbih subhanallah, at-tahmid alhamdulillah, at-takbir Allahu akbar, dan at-tahlil la ilaha illallah. Itu yang dimaksudkan al-baqiyatus salihat. Itu antara ucapan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya sangat ringkas, tapi pahalanya, ganjaran pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyakkanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian hadis yang seterusnya, qala wa rawaina fi sahih Muslim عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. Imam Nawawi kata, kami telah meriwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Sayyidina Abi Malik Al-Ash'ari, iaitu sahabat Nabi. Itu khilaf, ulama khilaf, nama dia ada kepada 10 nama. Antaranya Ka'b ibn Malik, itu Ka'bun ibn Malik, ada ataupun Asim, ataupun Umar, ataupun Al-Haris. Wallahu a'lam yang mana satu nama sebenar beliau. Tapi beliau lebih dikenali sebagai Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Al-Ash'ari ini nisbah kepada gelaran kaum ataupun kabilah Al-Ash'ari yang datang daripada Yaman.
qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Itu bersuci ini adalah sebahagian daripada iman. Bersuci di sini bermaksud itu kita mengangkat hadas kecil, iaitu dengan kita berwuduk. Itu at-tuhur ni maksudnya fi'lun ma yutarattabu alaihi ibahatun aw thawabun mujarrad. Itu satu perbuatan yang mana untuk mengharuskan solat atau thawab mujarrad ataupun untuk mendapatkan pahala semata-mata, itu dengan berwuduk. Walhamdulillah, itu berwuduk ni di antara alamat tanda-tanda orang yang beriman, di antara tanda-tanda orang beriman. Sebab Allah Ta'ala memuji mereka yang bersuci. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu Allah Ta'ala memuji, mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang dalam keadaan bersuci. Dan kata guru saya, Syekh Yusri hafizahullah, apabila Allah Ta'ala suka kepada seseorang, maka dia tidak akan mengazabkannya. Maka kita hendaklah berusaha untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab janji Allah, apabila Allah Ta'ala cinta kepada seseorang, dia tidak akan mengazabkannya. Dan antara tanda-tanda untuk mendapatkan cinta Allah dengan kita sentiasa dalam keadaan bersuci. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Itu mengucapkan alhamdulillah ni memenuhi tamla'ul mizan, timbangan. Dan kalau diibaratkan alhamdulillah ni sebagai satu jasad, dia akan memberatkan, memenuhi mizan. Itu timbangan. Timbangan ni besar kalau diibaratkan. Subhanallah walhamdulillah tamla'an. Dan mengucapkan subhanallah dan alhamdulillah akan memenuhi, iaitu kedua-duanya. Au tamla'u, au ni syak daripada rawi, ma baina samawati wal ard. Dan pahala dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah ni akan memenuhi di antara langit dan bumi. Subhanallah walhamdulillah, masya-Allah. Sangat ringan, sangat mudah untuk disebut, tapi pahalanya sangat besar, sehingga akan dikatakan mampu memenuhi di antara langit dan bumi. Dan didatangkan perkataan kalimah as-samawat dalam keadaan jamak, itu dalam keadaan plural. As-samawat, kalau single dia as-sama, tapi as-samawat itu langit-langit. Sebab kejadian langit dan bumi ini, langit ni dia ada tujuh lapisan ataupun 7 petala langit. Begitu juga dengan bumi. Itu kalau dijamakkan bumi ard ni, sepatutnya al-ardin lah. Kalau sepatutnya datang ke dalam hadis ni, ma baina samawati wal ardin, kalau nak disamakan dengan samawat tu dalam didatangkan dengan lafaz jamak ataupun plural. Tapi ulama kata, kenapa didatangkan as-samawat dalam keadaan plural jamak ni? Sebab as-samawat ni nisbah kepada tempat yang suci, tempat yang mulia. Itu yang mana tempat tersebut, itu langit, 7 petala langit ini dihuni oleh makhluk Allah Ta'ala yang tidak ada dosa, tidak ada sebarang maksiat padanya di langit. Berbanding dengan bumi, bumi ini penuh dengan bermacam-macam fitnahnya, dengan maksiatnya, dengan dosanya. Sebab tu didatangkan as-samawat, iaitu 7 petala langit, yang mana pahala dengan menyebut subhanallah walhamdulillah memenuhi di antara langit yang ke-7 sehinggalah ke bumi ini. Tetapi dengan syarat kita mengucapkan kalimat tersebut dengan menghadirkan istihdar maknaha, itu menghadirkan makna dia. Subhanallah, maha suci Allah, itu maha suci Allah daripada segala kekurangan. Dan alhamdulillah, itu segala puji Allah
hanya segala puji-pujian hanya layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Kemudian hadis yang seterusnya, qala wa rawaina fihi aidan an Juwairiyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kharaja min 'indiha bukratan hina shalla subha wa hiya fi masjidiha thumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisatun faqala ma zilti 'ala al-hal allati faraqtuki 'alayha qalat na'am فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Imam Nawawi telah meriwayatkan juga daripada Sahih Muslim daripada Sayyidatina Juwairiyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Juwairiyah bintul Haris. Salah seorang daripada isteri Nabi. Ummul Mukminin, ibu kepada segala seluruh umat orang-orang yang beriman. Sebab semua isteri Nabi ini adalah diibaratkan seperti ibu kepada kita. Juwairiyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kharaja min 'indiha bukratan. Pada satu hari Nabi keluar daripada rumah Sayyidatina Juwairiyah bukratan, iaitu pada awal pagi. Hina shalla subha, iaitu ketika mana waktu solat subuh. Ketika mana ada subuh, Nabi keluar dari rumah untuk ke masjid Nabi. Wa hiya fi masjidiha. Ketika mana Nabi dah keluar tu, isteri Nabi itu Sayyidatina Juwairiyah ni masih berada di masjidiha. Masjidiha ni maksud bukan masjid, iaitu tempat solat. Tempat solat Sayyidatina Juwairiyah itu ketika di rumah. Masjid ni kalau maksud dia ialah tempat sujud. Itu maksud di sini ialah tempat solat. Tempat beliau solat. Summa raja'a ba'da an adha wa hiya jalisatun. Kemudian Nabi pulang ke rumah beliau, itu rumah isteri Nabi ni, iaitu Juwairiyah, an adha, itu pada selepas waktu duha, wa hiya jalisatun, dan Nabi mendapati isteri dia ni, isteri beliau, isteri baginda masih lagi dalam keadaan duduk. Kalau diibaratkan kita anggarkan Nabi keluar waktu subuh, katalah waktu jam pukul 6. Dan adat Nabi SAW ni, baginda akan solat subuh dan akan duduk sehinggalah waktu duha dalam keadaan berzikir dan sebagainya, sehinggalah waktu duha, dan Nabi akan solat. Kemudian setelah itu barulah Nabi akan balik ke rumah. Lebih kurang dalam hampir 2 jam lah, kalau kita anggarkan, lebih kurang kasarnya. Nabi balik tengok Sayyidatina Juwairiyah masih lagi berada di tempat duduknya. Itu hampir 2 jam jugalah duduk dalam keadaan berzikir. Itu selepas mana solat lah. Faqala ma zilti 'ala al-hal allati faraqtuki 'alayha. Kemudian Nabi tanya, apakah kamu masih lagi dalam keadaan ini ketika mana aku telah meninggalkan kamu tadi? Qalat na'am. Kemudian Sayyidatina Juwairiyah menjawab, ya, ini saya masih lagi berada di sini seperti mana ketika mana kamu keluar tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian Nabi menjawab, bersabda, laqad qultu ba'daki 4 kalimatin 3 marrat. Sesungguhnya aku telah mengucapkan 4 perkataan, yakni selepas mana aku tinggalkan kamu tadi, ketika mana nak keluar daripada rumah kamu tadi, aku telah mengucapkan 4 perkataan sebanyak 3 kali. Law wuzinat bima qulti mundzul yaum. Kalau jika ditimbangkan, dibandingkan ucapan yang aku sebut tadi
dengan apa yang kamu zikirkan, lawazanathunna, maka ucapan yang aku sebutkan tadi lebih, ya, akan melebihi apa yang kamu lakukan, apa yang kamu ucapkan. Itu maksudnya Nabi ucap sikit je. Itu 4 perkataan dalam 3 kali ulang melebihi pahalanya daripada apa yang isteri beliau buat. Iaitu subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Itu Nabi ulang sebanyak 3 kali perkataan tersebut. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Nescaya pahalanya, ya, menyamai hampir 2 jam berzikir. Itu subhanallah wa bihamdih. Maha suci Allah dan segala pujian baginya. Adada khalqih, sebanyak bilangan makhluk-makhluknya. Makhluk Allah ni tidak terhitung banyaknya, baik daripada para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah ke binatang, manusia dan sebagainya, termasuk jin dan iblis, semuanya makhluk Allah. Iaitu bilangan makhluk Allah ni terlalu banyak. Wa ridha nafsih, dan sebanyak ridha Allah terhadap diri dia. Wa zinata arsyih, iaitu seberat timbangan arsy Allah. Wa midada kalimatih, itu sebanyak tinta, iaitu sebanyak tinta dakwat untuk menulis kalimat-kalimat Allah yang tidak terhitung banyaknya. Sehingga digambarkan di dalam, seperti mana dalam surah Al-Kahfi, jika dijadikan seluruh lautan tu untuk dijadikan pena atau dijadikan tinta untuk menulis kalimatnya, maka tidak akan mencukupi seluruh laut tersebut untuk menulis kalimatullah. Itu maksudnya di sini ilmu Allah ni terlalu banyak, terlalu luas. Itu ganjarannya, dan ganjaran menyebut subhanallah bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih sangat besar, maka kita perbanyakkanlah. Wa fi riwayatin subhanallah adada khalqih, subhanallah ridha nafsih, subhanallah zinata arsyih, subhanallah midada kalimatih. Di dalam riwayat yang lain juga di dalam Sahih Muslim, subhanallah adada khalqih, tidak disebut, tidak disertakan dengan tahmid, iaitu alhamdulillah. Itu subhanallah ridha nafsih, subhanallah zinata arsyih, subhanallah midada kalimatih. Kemudian diriwayatkan juga di dalam kitab Tirmizi, wa rawainahu fi kitab Tirmizi wa lafzuhu ala u'allimuki kalimatin taqulinaha subhanallah adada khalqih, subhanallah adada khalqih, subhanallah adada khalqih, subhanallah ridha nafsih, subhanallah ridha nafsih, subhanallah ridha nafsih, subhanallah zinata arsyih, subhanallah zinata arsyih, subhanallah zinata arsyih, subhanallah midada kalimatih, subhanallah midada kalimatih, subhanallah midada kalimatih. Itu Nabi mengulangkan, bertasbih dengan mengulang tiga kali adada khalqih, ridha nafsih, zinata arsyih, midada kalimatih, yang tidak disertakan dengan alhamdulillah. Itu maksudnya kami telah meriwayatkan dalam kitab Tirmizi yang mana lafaznya ala u'allimuki kalimatin, nak tak aku ajarkan kepada kamu kalimat, perkataan-perkataan yang mana kamu sebutkan yang setelah yang telah dibacakan tadi, seperti yang telah dibacakan tadi. Itu subhanallah adada khalqih 3 kali, itu subhanallah ridha nafsih 3 kali, subhanallah zinata arsyih 3 kali, dan juga subhanallah midada kalimatih. Hadis yang seterusnya, qala wa rawayna fi sahih Muslim aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Diriwayatkan daripada Sahih Muslim juga daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an aqula subhanallah, sekiranya aku suka untuk menyebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ahabbu ilayya, lebih disukai Nabi, mimma tala'at alaihi syamsu, daripada tempat timbulnya matahari. Tempat timbulnya matahari di mana? Itu bumi lah, kan? Lebih aku dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, lebih aku cintai, lebih aku suka daripada bumi dan segala isinya. Qala wa rawayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail. Dan kami telah meriwayatkan daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, itu sahabat Nabi yang mulia. Itu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku, iaitu tiada Tuhan, wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan melainkan Allah, dialah tunggal esa dan la syarikalah, dan tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, iaitu baginya lah segala kerajaan, iaitu kekuasaan di langit dan bumi, walahul hamdu, baginya segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, iaitu dia berkuasa terhadap sesuatu, maksudnya 10 marrat, jika dia ulang sebanyak 10 kali, kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail, seolah-olah dia membebaskan 4 orang atau 4 nyawa, 4 jiwa daripada anak cucu Nabi Ismail alaihissalam. Itu ganjaran pahala menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, seperti mana membebaskan 4 jiwa, iaitu 4 orang daripada anak cucu Nabi Ismail alaihissalam. Dan disebutkan kepada Nabi Ismail alaihissalam ni sebab Nabi Ismail di antara asyraful Arab, daripada Nabi Ismail lah bermulanya keturunan bangsa Arab yang mulia. Hadis yang seterusnya, qala wa rawayna fi sahihaihima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin 100 marratin kanat lahu 'idla 10 riqabin wa kutibat lahu 100 hasanah wa muhiyat anhu 100 sayyi'ah wa kanat lahu hirzan min asy-syaitan yawmahu dhalika hatta yumsi. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa rajulun 'amila aktsara minhu. Wa qala man qala subhanallah wa bihamdihi fi yawmin 100 marrah huttat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri. Dan diriwayatkan daripada dua sahih, iaitu Sahih Bukhari dan juga Muslim, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin, dalam satu hari dia sebut, dia ucap sebanyak 100 kali, 100 marrah, kanat lahu 'idla 10 riqabin,
maka ganjaran pahalanya seperti mana dia membebaskan 10 orang hamba sahaya. Dan pahala membebaskan seorang hamba sahaya saja sudah diibaratkan seperti mana Allah Ta'ala membebaskan seluruh anggota badan dia daripada api neraka. Apatah lagi dengan 10 orang. Maka dibebaskan, dijanjikan baginya pembebasan daripada api neraka. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan dicatatkan baginya 10 kali 100 kali kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan dipadam darinya 100 kejahatan, iaitu dosa-dosa kecil sahaja. Sebab untuk menghapuskan memadam dosa-dosa besar ni tak dapat tidak dengan bertaubat. Itu taubat nasuha. Adapun dosa-dosa kecil ni banyak yang boleh dilakukan untuk menghapuskannya. Di antaranya dengan kita mengucapkan zikir tersebut. Wa kanat lahu hizan minasyaitan yawmahu dzalika hatta yumsi, dan baginya juga perlindungan daripada syaitan, iaitu gangguan iblis dan syaitan pada hari tersebut, hatta yumsi, sehinggalah ke petang. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bih illa rajulun 'amila aktsara minhu, dan tak ada seorang pun yang mampu untuk melakukan yang lebih afdal daripada apa yang dilakukan oleh seseorang ni, kecuali orang lain juga buat lebih daripada tu. Jadi perbanyakkanlah zikir tersebut, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali ataupun lebih, itu lebih afdal. Wa qala man qala subhanallah bihamdihi fi yawmin 100 marrah. Dalam riwayat yang lain juga, sesiapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, dua perkataan tersebut, dua kalimat tersebut saja, itu sebanyak 100 kali, huqqat khatayahu, maka dipadam, diampunkan segala dosa-dosanya, iaitu dosa-dosa yang kecil sahaja. Wa in kanat misla zabadil bahri, sekalipun dosa-dosa dia tersebut sebanyak buih di lautan, itu tidak terhitung banyak dosanya, tapi Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosanya yang kecil tersebut. Baik. Cukup sekarang tu, insya-Allah kita akan sambung pada majlis akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dan cubalah kita beramal. Apa yang kita belajar hari ini, kita beramal walaupun sedikit. Sebab ahabbul amal Allah adwamuha wa in qalla, itu sebaik-baik amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adwamuha, itu yang berterusan, wa in qalla, walaupun sedikit dilakukan. Itu maksudnya di sini kita hendaklah istiqamah untuk melakukan sesuatu amalan. Sekadar itu, Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Apa yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terkurang, tersasul bahasa itu adalah kelemahan daripada diri saya mohon maaf. InsyaAllah kita akan jumpa pada hari Isnin insyaAllah. Allah Ta'ala a'lam wa a'lam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون.
وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Dan semoga kita semua dalam jagaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua.